What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. Alright, dalam video kali ini kita nak bersembang pasal spoiler chapter yang baru sahaja keluar. Spoiler chapter 1017. Tapi sebelum tu, macam mana dengan video teori pasal Blackbeard yang aku buat tu? Yes, I know it just a theory. Ada yang boleh pakai dan ada yang mungkin korang tak berapa nak setuju sangat. So sebagai tanda penghargaan aku kat korang yang selalu komen, hari ni aku nak highlight 3 komen korang dalam video ni sebelum aku mulakan spoiler ni. Alright, komen yang pertama datangnya dari Soul Philosopher. Dia cakap Blackbeard ambil Yami Yami no Mi sebab nak pergi ke dunia kegelapan. Dia nak jadi Pluton, God of Underworld. Makhluk apa yang ada dekat sana? Dark Elf atau Abyssal Angel, iaitu tempat bangsa King. Menarik gila. Alright, komen yang kedua datang dari Amirul Syafiq. Dia kata, teori aku, Blackbeard adalah anak kepada Rock di Zebek. Sebabnya, pertama, Blackbeard berada di pulau yang sama diduduki Rock di Zebek, iaitu Pulau Beehive. Kedua, jika benar pengkhianatan berlaku semasa pertarungan Lanun Rock dengan Roger dan Garp, maka Whitebeard lah orangnya yang mengkhianati Rock itu. Ketiga, Blackbeard merayu kepada Whitebeard untuk mengambilnya sebagai kru, berkemungkinan untuk membalas dendam atas insiden yang berlaku kat God Valley ke atas ayahnya, iaitu Rock di Zebek. Keempat, di peperangan Marineford, Blackbeard berjaya membalas dendam ke atas ayahnya. Kelima, berkemungkinan nama Marshall tu adalah nama mak dia, which is sama case macam podcast di Ace. Aku sebenarnya tertarik dengan poin ketiga dia ni, sebab kalau kita tengok balik, Orochi pun awal-awal merayu juga dengan Oden untuk jadi sebahagian dari tim dia kan. Sebab Orochi nak menuntut bela atas kekejaman warga Wano terhadap klan Kurozumi. Okey, komen yang ketiga. Yang ni dia setuju dengan aku. Komen dari No Face. Dia cakap, aku pun ingat dulu perkataan Day merujuk kepada kawan-kawan Blackbeard. Baru perasan, macam masuk akal jugalah apa yang Abang Kimi cakap. Terbaiklah bang. Keep it up. Hooray. Alhamdulillah geng. Thank you so much for your participation dalam ruangan komen. Dan aku tak kisah kalau korang setuju ke tak setuju. Cuma aku menyeru kepada korang untuk kita saling bertukar-tukar pendapat. And might be pendapat korang lagi bagus dari pendapat aku kan. Alright, chapter 1017 nanti akan dijudulkan Oda sebagai order ataupun arahan. Alright, jom let's proceed with the spoiler. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, servis atau media sosial korang. Join grup Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo, jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Spoiler yang aku bawakan ni aku dapat dari grup One Piece Podcast dengan One Piece speaker yang lain. Dan spoiler ni aku dapat dari ID Studio. So jangan lupa untuk subscribe channel dia, okay? Dan sumber spoiler ni adalah dari Redon. Alright, basically dalam spoiler ni mengandungi 9 poin penting dan satu maklumat yang dirahsiakan dan kena tunggu chapter tu keluar. Okay, poin yang pertama, dalam chapter 1017 nanti kita bakal melihat Otama sedang memberi arahan dan semua yang memakan buah dango pipi Otama tu akan mula untuk membantu pasukan samurai. Di poin yang kedua, nanti dalam chapter 1017 kita bakal melihat Luffy telah pun diselamatkan. So disebabkan dalam chapter-chapter lepas kita boleh tengok yang kru Law yang menjumpai Luffy tenggelam di dasar lautan Wano. So mesti kru Law yang selamatkan Luffy dan membawa Luffy masuk ke dalam pola tank. Di poin yang ketiga, Queen telah berubah ke mod hybridnya untuk bertarung dengan Sanji. Epic battle ni geng. Setelah sekian lamanya kita tak melihat Sanji beraksi bertarung dengan the real deal. Dan kali ini kita bakal melihat Sanji akan bertarung dengan The
all-star. Dan even though King sekarang ni mungkin tengah bertarung dengan Marco based on chapter-chapter lepas, aku still merasakan yang King nantinya akan bertarung dengan Zoro juga. Alright, so kalau kita tengok balik dalam chapter-chapter lepas, Queen ada bagi tahu yang masa dia lawan dengan Chopper sebelum ni, dia just lawan geli-geli je. Dia tak tunjukkan lagi kemampuan sebenar dia, dan tak sempat dia nak berhibur berlawan dengan Chopper. Chopper dilihat telah kepenatan. So sekarang ni berlawan dengan Sanji, Queen terus transform ke mod hybrid dia. Pada aku kat sini, berkemungkinan lepas Queen merasakan sepakan Sanji sebelum ni, Queen dapat merasakan weight atau tahap kekuatan Sanji dalam sepakan itu. So dari situ dia dapat tahu tahap kekuatan Sanji, dan Sanji is the real deal. Dia dah tak boleh main-main dah macam masa dia lawan dengan Chopper sebelum ni. Dan kalau kita tengok dalam chapter lepas juga, aku ada mention Kaido pernah berlawan dalam mod asal dia, pernah berlawan dalam mod Zoan dia, dan masa dia lawan dengan Yamato, immediately dia bertukar ke mod hybrid dia. So pada aku, Kaido dapat merasakan tahap kekuatan Yamato. Dan even untuk Tobiropo pun sebelum ni, bila Kaido bagi task dekat dorang untuk cari Yamato, Black Maria immediately cakap that is not an easy task. Even Yamato ni adalah seorang perempuan, bagi dorang pada tahap Tobiropo pun dorang merasakan yang kalau nak fight dengan Yamato ni is very difficult. So berbalik kepada Queen, aku rasa Queen setelah disepak oleh Sanji sampai berpusing-pusing tu, dia dah dapat rasakan tahap kekuatan Sanji, dan rasa dengan Sanji ni tak boleh lagi nak main-main. Jadi dia terus transform ke mod hybrid dia. Dan kena ingat, masa Sanji sepak Queen tu, dia tengah memikul Zoro, dan sepakan Sanji tu juga belum lagi disertakan dengan Germa Suit. Gila, tidak sabar-sabar lagi aku nak menunggu the outcome of the battle. Dan aku harap sangat tak ada sabotage dan tak ada yang tolong Sanji, sebab aku nak tengok pertarungan jantan sama jantan. Maksud aku, jantan sama pondan. Alright, beralih ke poin yang keempat. Nampaknya nanti dalam chapter 1017, 30 minit Rumble Ball, Chopper telah mula memberikan kesan sampingan yang buruk kepada Chopper. Tak tahulah apa side effect tu, sebab awal lagi Caesar dah mention dah sebelum ni, dia boleh je jadikan Monster Point Chopper tu tahan lama, Wooden Tiger. Tapi ada kesan sampingan lah. Dan Chopper sendiri menjerit marah bila Caesar macam mengejek-ngejek dia, yang mungkin Chopper takut dengan side effect tu. So agak-agak kurang. Apa side effect Rumble Ball 30 minit tu? Sila turunkan tanda tangan korang kat bawah. I mean komen korang. Next, poin yang kelima sampai poin yang kesembilan adalah berkisar tentang Who's Who. So mungkin dalam chapter ni Oda akan ceritakan banyak pasal latar belakang Who's Who ni, siapa diri dia, dan mungkin akan menelan dalam 4 hingga 5 page cerita pasal Who's Who je. Alright, dalam chapter 1017 nanti kita akan diperlihatkan pertarungan antara Jinbe menentang Who's Who, dan akhirnya identiti Who's Who didedahkan sebagai salah seorang former CP9, dan Who's Who menggunakan teknik Cyberpol itu semasa bertarung dengan Jinbe. Tak tahulah, mungkin teknik Rokushiki itulah kot. Apa lagi kan? Dan Who's Who juga akan transform ke mod hybrid dia. 12 tahun lepas, Who's Who telah dipenjarakan disebabkan satu kesalahan yang telah dilakukan. Namun dia berjaya meloloskan diri dari penjara tersebut. Tapi dalam spoiler ni tak diceritakan pula lah penjara tu nama apa. Dan kesilapan yang dimaksudkan itu bersangkut paut dengan sebuah Devil Fruit, dan dikatakan juga Devil Fruit tersebut memiliki hubung kaitnya dengan the world government. Dan Redon juga bagi tahu, katanya kalau nak tahu buah Devil tu buah apa, rujuk balik chapter 1. Entahlah, mungkin buah Devil si Luffy lah kot. Tak apalah, nanti kita tunggu je chapter 1017 nanti keluar for more information. So that's all spoiler yang aku boleh kongsikan dengan korang setakat ini. But kat sini aku nak highlight scene utama ni sikit. Chapter One Piece ke 1017 yang akan datang ni mungkin akan highlight bagaimana Otama, budak perempuan dari Wano yang cute tetapi berani ini, akan memberikan luck atau kelebihan kepada kru Mugiwara dan sekutunya dalam perang ini. Dalam chapter yang lepas, fans One Piece telah ditunjukkan yang Usopp, Nami dan Otama akhirnya telah sampai ke live stage di Onigashima, di mana Bau Huang ditempatkan. Mereka bertiga sekarang mempunyai peluang untuk secara dramatisnya merubah peperangan menggunakan Meris the Frog. Tama berkebolehan memberi command kepada semua gifters dan pengguna Smile menggunakan sistem pengumuman milik Bau Huang untuk bertarung dengan Kaido dan sekutunya. Nampaknya si legendary mangaka Eiichiro Oda telah memberi gambaran yang Otama akan memainkan peranan penting dalam perang daripada permulaan Wano Arc lagi. Otama adalah karakter pertama yang Luffy jumpa selepas berpisah dari kru dia. Kaitan budak perempuan ni dengan abang Luffy, Ace dan buah devil dia, semuanya adalah petunjuk kepada kebarangkalian yang dia bukan watak biasa yang penonton kenal dan kemudian dilupakan
dilupakan begitu sahaja. Di setiap perkara penting yang dilalui dalam Arc Wano One Piece ni, mesti ada Otama kat situ. Korang perasan tak? Dan dia memberi effort maksima yang termampu dalam setiap situasi tersebut. Kewujudan dan kebaikan Otama telah merubah Big Mom yang menakutkan kepada Olin yang lebih sopan dan beradab. Kat sini menjadi satu poin yang pada aku memang padu habis. Dan dia bahkan meyakinkan Olin untuk membantu mereka mengeluarkan Luffy dari penjara Udon. Dan apabila fans menjangkakan peranan Otama sudah tamat ketika gabungan Lanun, Samurai, Ninja, Ming ke Onigashima, Oda mengejutkan kita, mengejutkan semua peminat dengan kemunculan semula Otama yang menyelamatkan Nami dan Usopp. Fans One Piece difahamkan yang Otama sampai ke Onigashima dengan bantuan Speed. Otama membuahkan dengan banyak buah kibidango, di mana Speed memberikan kepada gifter-gifter di Onigashima, menjadikan semua yang makan terdedah kepada arahan Otama. So berdasarkan analisa yang diberikan oleh CP0, ada lebih kurang 3,000 pleasures dan waiters yang telah berpaling tadah. Itu belum kira gifters lagi. Memang terkejut besar geng CP0 lepas ni. Dan ni je spekulasi liar aku je lah. Apa jadi kalau Who's Who berlawan dengan Rob Lucci, dua pengguna Devil Fruit Zoan dalam keluarga kucing? Mesti berhabis kan? Habislah Jinbe, si ikan menentang si kucing. Patut pada aku Inuarashi yang lawan Who's Who baru terbalas dendam dia terhadap klan si kucing. Dia dah lah memang lama jaki dengan si kucing Nekomamushi tu. Paling tidak pun terbalas lah dendam dia bila lawan dengan Who's Who kan. Lepas tu Jinbe lawan dengan All Star juga. Barulah betul. 3 Commander Luffy menentang 3 Commander Kaido. King lawan dengan Zoro, Sanji lawan dengan Queen, Jinbe lawan dengan Jack, Luffy menentang Kaido. Lepas tu pula si kucing Who's Who lawan si anjing Inuarashi. Geng, apa menurutmu guys? Tapi ni bukan cerita aku, ni cerita Oda. Suka hati dia lah, dia nak buat macam mana pun kan. Alright gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi